Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tiada berhak berkuasa melainkan Allah. Tiada peraturan melainkan peraturan Allah. Tiada penipuan melainkan semua benda bisalah kebenaran melalui Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi bawa. Sebab itulah Nabi ditentang hebat. Yang bersusah payah Nabi berjuang sampai 23 tahun hingga berjaya mengajak orang kembali semula kepada kalimah tauhid, kalimah syahadah dan kalimah tauhid. Kejayaan Nabi itu membuktikan bahawa kalau sekadar Nabi nak ajak orang kembali kepada Allah sebagai Tuhan, tak susah mana. Tapi sebab Nabi nak tukar semua perkara, nak tukar sistem kehidupan, nak tukar sistem politik masyarakat jahiliah, nak tukar sistem ekonomi, nak tukar masyarakat daripada hidup secara tak benar kepada hidup yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menyebabkan bertumbus-tumbusnya Nabi dari segi perjuangan. Zaman kita hari ini, kita dah agak terlepas pandang apa sebenarnya Nabi nak bawa pada kita. Sebab tu orang akan nampak Islam ini sembahyang, Islam ni ambil wudu, Islam ni adalah soal pergi haji, Islam ni adalah soal keluar zakat, Islam ni mengucap syahadah. Jadi hal inilah yang bermain di pemikiran semua orang pada hari ini. Kalau Islam hanya yang itu, sudah tentulah tidak terlampau bermasalah sangat untuk kita melaksanakan Islam. Dan kalau itulah sumber kekuatan orang Islam, sudah tentu kita tak berada dalam kelemahan di zaman hari ini. Masalahnya kita hari ini berada di zaman kelemahan. Bukan kerana orang Islam tidak buat solat. Ialah memanglah ramai yang tidak solat, tetapi masih ada dan masih ada jemaah yang mendirikan solat, masih ada kekuatan jemaah yang ikut kuliah. Siapa? Orang lelaki yang mari kuliah, orang perempuan yang mari kuliah, masih ada. Nak tunjuk bahawa kekuatan orang beriman itu ada. Dan banyaknya juga lah orang yang ada di zaman Nabi SAW. Tetapi perkembangan itu menjadikan setiap masa orang makin masuk Islam, orang makin masuk Islam. Tapi as-sabiqun al-awwalun banyak ni. Lepas tu bila dikaji dari segi berapakah orang yang keluar berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah. Ulama hanya mengatakan ratusan orang. Maknanya golongan muhajirin hanya ratusan, tidak sampai ribuan pun. Tak tunjuk orang Islam sikit sangat. Begitu juga bila Nabi sampai di kota Madinah, orang kafir masih banyak. Yang Islam hanyalah Aus dengan Khazraj. Tapi ada lagi dari kalangan mereka yang tak masuk Islam. Dilaporkan awal-awal Nabi sampai di kota Madinah, orang Islam baru 30%. Tapi macam mana Nabi boleh kuasai? Itu hebat. Macam mana kekuatan Nabi? Apa sebenarnya yang Nabi buat hingga kan daripada 70% menjadikan kota Madinah 100% masuk Islam? Ini benda yang saya kata tadi. Lepas tu bila cakap tentang hijrah, betul lah kita esok nak sambut makna hijrah. Pasal kemarin kita dah sambut Depa Wali lah. Dia sambut makna hijrah pula kan. Kalau dekat dalam Turki kan. Kan? Beritahu pada kita bahawa bila orang buat sambutan ma'al hijrah, sambut dia betul. Kadang-kadang saya pun menyampah lah. Bila orang ajak ustaz main ceramah ma'al hijrah, malas. Tak ceramah faham itu kan? Bukan pasal malas ceramah sebab orang tak faham. Sebab kadang-kadang kandungan ceramah itu hanya cerita bentuk hijrah. Bentuk hijrah ni kita pun tahu. Keluar dengan unta, Nabi naik satu unta nama Qaswah, lalui satu jalan sampai ke kota Madinah, disambut oleh orang-orang Ansar dengan ayat ataupun dengan anasyid yang dipanggil Tala'al badru alaina min taniyatin wada' wajabat syukru alaina mada'a lillahi da'.
Kutuk tu semua orang tahu. Tanya ibu-ibu hadut terandah di dinding tu, pun tahu.